Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa ahsan al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dan inayahnya kita dapat bersama-sama berkumpul di dalam live, di dalam perkongsian ilmu daurah kita pada hari ini. Tanpa rezeki yang Allah bagi kepada kita ni, tak semua yang dapat join dalam daurah kita. Ada yang sibuk dengan hal masing-masing, tapi Allah ada rezekikan kita untuk join ke dalam daurah kita yang dijalankan hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baiklah, bersama dengan kita pada hari ini tetamu yang sangat istimewa, iaitu Ustaz Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Mursyid Al-Amin bin Kayati. Beliau berasal daripada Waqah Baru, Kelantan dan kini menetap di Taman Pelangi, Sentul, Kuala Lumpur. Beliau sudah berkahwinlah dan dah memiliki 2 cahaya mata. Alhamdulillah. Beliau, sedikit latar belakang beliau. Beliau telah menamatkan SPM dan STTQ di Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qira'ah di Pulau Condong, Kelantan. Kemudian beliau menuntut ilmu di Ma'had Qira'at Shubra dan Markas Bahasa Nil di Kahirah di Mesir. Kemudian beliau teruskan lagi kuliah Usuluddin di University of Jordan di Amman, tapi beliau hanya sempat belajar 5 sem kerana beliau sambung pula pengajian seterusnya di University Islam Madinah di Arab Saudi. Beliau dah habiskan degree di Sarjana Muda di Universiti Islam Madinah, kemudian beliau sambung pula kini iaitu di Universiti Islam Antarabangsa UIAM Gombak dalam bidang usul fiqh. Sekarang ni sedikit latar belakang dari segi pekerjaan dan aktiviti beliau. Beliau menjadi pegawai penyelidik maqasid syariah UIAM. Kemudian beliau juga merupakan bekas tenaga pengajar di Pondok Moden Al-Abaqirah Mawib di Kuala Lumpur. Kemudian beliau juga pembantu penyelidik di Kuliah Pendidikan UIAM Gombak. Seterusnya beliau juga penyelidik projek maqasid syariah di Institut Darul Ihsan. Dan yang terakhir beliau juga panelis jemputan di TV Al-Hijrah sebanyak 6 kali. Jadi kalau nak sebut tentang biodata Ustaz Mursyid ni panjang sebenarnya, panjang. Itulah orang yang sangat istimewa yang bersama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Baiklah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita telah iklankan di media sosial, Facebook dan juga WhatsApp, kita akan jalankan daurah, yakni daurah kitab Arba'in An-Nawawi. Dan hadirin hadirat sekalian boleh tonton, boleh kongsikan kepada rakan-rakan hadirin hadirat live kami yang iaitu di Madrasah Al-Fatih. Antum boleh boleh follow page Madrasah Fatih. Kemudian antum juga dekat Madrasah Fatih tu akan ada link untuk ke WhatsApp group daurah ini. Kemudian ada juga link ke YouTube Madrasah Fatih. Dan di situ antum boleh dapatkan maklumat-maklumat yang lanjut berkenaan dengan daurah Saifi kita pada kali ini. Okey, tanpa lagi kita membuang masa, setelah kita dah sebutkan biodata pengajar, kita dah sebutkan apa tajuk daurah kita pada hari ini, kita tak nak membuang masa lah. Kita teruskan lagi dengan daurah Arba'in An-Nawawi. Dengan itu saya menjemput Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Mursyid Al-Amin bin Kayati bagi meneruskan daurah kita pada kali ini. Dipersilakan.
الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertamanya kita ucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak penganjur, rakan-rakan mahasiswa daripada Madrasah Al-Fatih yang seingat saya kebanyakannya adalah daripada pelajar Universiti Mu'tah Jordan. Jazakumullahu khairan ala hadhihi ad-da'watil mubarakah. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan memulakan satu daurah lah ataupun ulang kaji ringkas berkaitan satu matan yang masyhur, yang barakah, yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang dikenali sebagai Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis ataupun lebih tepatnya ada 42 hadis yang sudah masyhur, ishtahar fil alamil islami, tersebar di kebanyakan negara-negara Islam. Tidak ada satu rumah ataupun satu madrasah ataupun satu masjid ataupun satu sekolah yang padanya pendidikan dan pengajian Islam mesti padanya terdapat padanya kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang kedua, apabila kita sebut daurah, itu satu benda yang pendek lah. Sebab kalau kita tengok dalam poster pun pertemuan kita lebih kurang dalam 5 ataupun 6 pertemuan sahaja. Jadi apabila kita sebut daurah, kita tidak perincikan perbahasan, kita cuma lihat apakah fawaid, qawaid secara umum dan juga yang kita boleh ambil faedah daripada hadis 40 ni. Seterusnya juga ialah kita akan ambil beberapa pendekatan lah. Yang pertama, kita takkan terjemahkan, melainkan tempat-tempat yang perlu sahaja. Sebab kebanyakan yang hadir ataupun yang menganjurkan program ini ialah daripada kalangan mahasiswa yang sudah belajar bahasa Arab. Okey, jadi pada malam ini kita akan mulakan dengan baca beberapa muqaddimah, beberapa bahagian daripada muqaddimah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian kita akan masuk kepada satu kitab untuk lihat mungkin satu ataupun dua hadis yang kita sempat pada malam ni. Untuk pertemuan yang akan datang tu kita panjangkan sikit lah. Sebab lebih kurang kalau kita buat anggaran untuk 5 ke 6 pertemuan ni, ataupun saya rasa 5 pertemuan ni, mungkin kita setiap pertemuan tu dalam 7 ke 10 hadis lah, lebih kurang begitu. Tapi pertemuan kali pertama ni kita tak masuk banyak hadis, insya-Allah. Kita akan baca yang pertamanya. Apabila kita belajar hadis, kita belajar adalah untuk kita mengenali Nabi SAW. Dan hadis ni antara sumber yang kedua lah, ataupun juga dikenali sebagai sunnah setelah daripada Al-Quran. Jadi ada Al-Quran dan juga ada hadis. Sebab apa ada hadis? Kerana Al-Quran sesuatu yang perlu dikaitkan dengan ahwalul bashar, kehidupan manusia. Maka datangnya Rasulullah, datangnya sunnah, datangnya ilmu hadis untuk merumuskan bagaimanakah teladan daripada baginda Nabi SAW menterjemahkan prinsip-prinsip, kaedah-kaedah, panduan hidayah daripada Al-Quran dalam kehidupan. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengarang satu kitab yang ringkas ini, iaitu walaupun ringkas tapi dia berbentuk usul yang penting, merangkumi akidahnya, perbahasan fiqh, akhlaknya dan sebagainya yang kita akan lihat. Malam ni kita akan mulakan dengan baca beberapa part ataupun yang kita petik sedikit daripada muqaddimah Al-Imam An-Nawawi yang dikarang oleh penulis sendiri di bahagian depan kitab ini. Okey, dia sebut alhamdulillahirabbil alamin qayyumus samawati wal ardin mudabbirul khalaiq ajma'in ba'ithur rusul salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafina lihidayatihim wa bayani syara'i'id din
bid-dalail al-qat'iyyati wa wadihatil barahin. Maksudnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan rasul, Allah Taala yang mentadbir, dan nabi diutuskan nabi itu kepada manusia yang digelar mukallaf. Dan agama ni mengandungi bukti-bukti ataupun rasional pembuktian yang jelas daripada Al-Quran, daripada Asy-Syariat. Panjanglah ditulis ahmaduhu ala jami'i ni'amihi dan sebagainya. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebut wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin al-mukarram bil Qur'anil azim aziz al-mu'jizatil mustamirrah ala ta'aqub as-sinin wa bis-sunani al-mustanirah lil mustarsyidin al-maqsusu bi jawami'il kalim wa samahatid din. Ini adalah pujian-pujian bagi Nabi SAW yang dimuliakan dengan Quran, keberkekalan dia punya mukjizat, dan juga jawami'ul kalim dan toleransinya Nabi SAW. Salatullah wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wa sa'iris salihin. Okey. Wa ali kullin tu kembali kepada para anbiya dan mursalin tadi. Amma ba'd. Jadi pada perenggan yang pertama ini ataupun yang kedua ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dia nak masuk kepada apakah di sana ada sandaran ataupun apakah di sana ada asas oleh para ulama sehingga menjadi pencetus kepada karangan ini. Maka dia sebut faqad ruwina an Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Mu'adz ibn Jabal wa Abi Darda wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas ibn Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum min turukin katsirah biriwayatin mutanawwi'ati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allah yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Siapa yang menghafal ataupun yang menjaga, yang memelihara yang 40 hadis tentang urusan agama, Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan pada hari kiamat bersama dengan kelompok para fuqaha dan para ulama. Kita rumuskan hadis ni dhaif. Kebanyakan hadis ni dhaif, tak boleh dijadikan hujah. Cuma ada ulama berhujah di atas fadailul a'mal, dibenarkan. Kemudian Imam Nawawi cerita lagi lah apa maksud dia. Lepas tu disebut dekat sini wattafaqal huffadhu ala annahu hadithun dha'ifun wa in kathurat turuquh. Jadi memang dhaif. Sanafal ulama radhiyallahu anhu, maksudnya tapi dalam masa yang sama walaupun hadis itu dhaif, para ulama ramai juga yang menulis hadis-hadis 40 hadis. Maksudnya style 40 hadis ni ramai ulama yang tulis. Contohnya dia kata fa awwalu man, antara yang awalnya adalah Abdullah ibn Mubarak, kemudian Muhammad ibn Aslam At-Tusi al-alim al-rabbani, summa al-Hasan ibn Sufyan al-Nasa'i, Abu Bakar al-Ajuri, kemudian al-Asfahani, ad-Darukni, al-Hakim, Abu Nu'aim, Abu Abdurrahman as-Sulami dan sebagainya. So ini antara ramai para ulama yang juga menulis hadis bertemakan 40, cuma dengan bentuk yang berbeza-beza lah. Kemudian dia kata waqad istakhtartullah azza wa jalla ta'ala jama'a 40 hadithan iqtida'an bihaula'il ulama bihaula'il a'immatil a'lam wa huffazil Islam. Jadi antara pencetus ataupun motivasi juga Al-Imam An-Nawawi terinspirasi dengan itu tokoh-tokoh awal itu. Sarjana yang kita sebut tadi, para ulama, para fuqaha di kalangan generasi awal dan kemudian mutaakhirin yang kemudian. Jadi iqtidaan bi, mengikut sunnah para ulama. Kemudian dia kata tapi sepakat para ulama ala jawazil amali bil hadits ad-dha'if fi fadailil a'mal. Boleh jadi sebagai ulama dia pegang kepada kaedah, boleh berpegang sebab hadis-hadis yang kita sebut tadi, yang kita nakalkan hukum dhaif terhadap hadis tu yang banyak menceritakan kelebihan menghafal ataupun menjaga hadis, mempelajari 40 hadis itu dhaif, tapi sebagai ulama mengharuskan di atas dasar fadailul a'mal. Tapi Imam Nawawi rahimahullahu taala tak kala mengarang kitab ini dia tidak base berdasarkan hadis tersebut. Dia kata wa ma'a hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis
bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihati yuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Jadi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. So dua hadis ni maksudnya Nabi menceritakan tentang kelebihan orang yang menyampaikan ilmu. Ada para sahabat yang mendengar daripada Nabi disampaikan kepada al-ghaib yang tidak hadir. Dan Allah Ta'ala dan Nabi menceritakan kelebihan orang yang mendengar hadis dan juga menyampaikan sebagaimana didengar. Jadi Al-Imam Nawawi berinspirasikan hadis umum tentang kelebihan meriwayatkan hadis-hadis dan Nabi SAW dan menyampaikan ilmu yang bersanad daripada Nabi SAW. Peregang seterusnya dia pun sebutlah bentuk-bentuk tema penulisan para ulama tadi. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها وقد رأيت جمع 40 أهم من هذه كله وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. Jadi yang ulama yang ramai tadi, kebanyakan mereka juz'i ataupun berfokus kepada tema-tema tertentu, usuluddin, adab, jihad. Tapi An-Nawawi melihat kepentingan untuk dia himpunkan 40 hadis tapi merangkul ke semua topik-topik dan tema-tema agama tadi. Wa kullu hadisin minha qa'idatun 'azimatun min qawaidin. Tujuannya adalah setiap hadis itu walaupun pada tema yang berbeza tetapi diletakkan oleh An-Nawawi dan dianggap ia sebagai kaedah usul daripada kaedah-kaedah agama yang disebut sebagai madarul Islam. Thumma altazimu fi hadhihi al-40 an takuna sahihatan wa mu'dhamuha fi sahihi al-Bukhari wa Muslim. Usaha An-Nawawi untuk menjadikan kebanyakannya adalah sahih dan diambil daripada Bukhari dan Muslim. Cuma dia mahzufatul asanid, dia hazafkan sanad untuk memudahkan pembelajaran, untuk mengambil manfaat daripada matan dan sebagainya. Thumma utbi'uha bibabin fi dhabti khafiyyi alfadhiha. Ini ada satu bab yang ada dalam sebahagian naskah lah. Okay, baik. Akhir sekali dia sebut wa yanbaghi li kulli raghibin fil akhirati an ya'rifa hadhihi al-ahadith lima ishtamalat 'alayhi min مهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره وعلى الله اعتمادي وإليه تفويض واستنادي وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. Itu maksudnya doa dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, baik, sahabat-sahabat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok sikit mukadimah dan juga kita masuk kepada satu matan lah. Allah, siap pula. Yang dikarang oleh seorang syekh. Kalau kita lihat banyak syuruhat ataupun syarah-syarah para ulama yang berkhidmat kepada matan hadis-hadis 40 ni. So antara yang kita boleh rujuk antara Al-Wafi fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Syekh Mustafa Bura. Sekejap. Mana punya internet. Okey, kemudian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita belajar tentang hadis 40 ini sehingga disifatkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala sebagai thuluthuddin, 1/3 daripada agama, 1/3 daripada perbahasan agama secara keseluruhan, menunjukkan kepada kepentingan hadis ini. Dan sebahagian para ulama juga menyifatkan bahawa kitab ini, hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam Nawawi itu adalah madarul Islam ataupun madarul din, menjadi tempat kembali segala kebanyakan perbahasan agama. Sehingga kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hadis-hadis yang kita akan sebut nanti, seumpama hadis yang pertama itu adalah
sehingga boleh menjadi kaedah kepada banyak perbahasan fiqh. Okey, baik. Ya, sahabat. Okey. Kian share balik. Okey, kita tengok. Kejap, ada satu benda yang ada nak tunjuk ni, tapi minta maaf lah, PDF dia jam sikit. Mungkin seminit dua lagi insyaAllah. Okay, baik, kita akan baca sikit daripada kitab ini. Kitab ini adalah kitab yang namanya Fathul Qawiyul Matin fi Syarh al-Arba'in wa Tatimmatil Khamsin di Nawawi wa Ibn Rajab. Sebagaimana kita tahu, Ibn Rajab dia hadis 40 ni dia ada 42 hadis. Maka Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dia menambah 8 sehingga mencukupkan kepada Al-Khamsin. So ini tulisan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, seorang ulama daripada Madinah, yang mungkin sahabat-sahabat boleh rujuk lah. Banyak lagi syarah-syarah yang lain. So ini salah satu yang anda nak perkenalkan pada malam ni lah. Okay, baik. Panjang dia punya ni, tetapi kita akan petik beberapa yang penting. Okey, kita akan start pada hadis yang pertama insya-Allah. Hadis yang pertama ialah hadis al-hadisul awwal. Okey, al-hadisul awwal qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain an Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddithin, iaitu Muhammad ibn Ismail al-Bukhari dan juga Abul Husain Muslim, Imam Muslim rahimahumullah jami'an. Okey, kemudian dia kata poin yang kedua ni, dia kata iftataha an-Nawawi ahadits al-arba'in bihadzal hadis. Dia kata an-Nawawi memulakan dia punya matan 40 ini dengan hadis innamal a'malu binniyat. Bukan dia saja yang mulakan. Dia kata telah ramai jama'atun min ahli al-ilm katabahum bihi. Antaranya al-Imam al-Bukhari iftataha sahihahu. Kemudian ada juga al-Maqdisi, kita memulakan penulisan kitab Umdatul Ahkam. Al-Baghawi Masabihus Sunnah juga Syarhus Sunnah memulakan dengan hadis innamal a'malu binniyat. As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir memulakan dengan innamal a'malu binniyat. An-Nawawi juga dalam awal kitab Majmu' Syarah Muhadzab meletakkan satu faslun fil ikhlas wa sidq wa ihdari niyyati fi jami'il a'mal al-barizati wal khafiyah. Kemudian mendatangkan 3 ayat Quran dan juga menyebut hadis innamal a'malu binniyat. Jadi apa yang disebut
dilakukan oleh An-Nawawi itu telah menjadi sunnah para ulama memulakan kebanyakan penulisan mereka dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sebab tu dia kata wahwa ihda qawaid al-iman wa awwal da'aimihi wa akad al-arkan. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala yadkhulu hadha al-hadithu fi 70 baban min al-fiqh. So hadis yang pertama yang kita baca itu kata Syafi'i boleh menjadi kaedah yang diaplikasikan dalam 70 bab dalam fiqh. Bukan 70 sebenarnya banyak, tapi itu yufidul kasrah, menunjukkan kepada makna banyak. 70 disebut sebab kadang-kadang orang Arab sebut number tu dia tidak berkehendaki hasr ataupun ta'yin limitasi kepada number tadi. Sebagaimana kita sebut penamaan hadis 40 tu, bukan maksudkan 40 hadis, sedangkan dalam tu ada 42. Tapi dia nak mudahkan, dia nak ringkaskan terus kepada 40. Begitu juga apabila dia sebut 70, bukan bermaksud hadis innamal a'malu binniyat itu hanya masuk kepada ataupun hanya boleh diaplikasikan dalam 70 bab sahaja, tapi membawa makna banyak, yufid al-kasrah. Okey, kemudian banyaklah kita ambil sikit-sikit. Kemudian dia kata warwina anil imam Abi Sa'id Abdul Rahman ibn Mahdi rahimahullahu ta'ala qala law صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. Dia juga, sama juga dia start dengan hadis ini. Begitu juga diriwayatkan daripada dia juga begitu daripada Abu Sulaiman Al-Khattabi Syafi'i yang menulis Ma'alim Sunan. Dikatakan al-mutaqaddimuna min syuyukhina yastahibbuna taqdima ahadith al-a'mal binniyat amama kulli shay'in yunsha'u wa yubtada'u min umuriddin li'umumil hajati ilayhi fi jami'i anwa'iha. Maksudnya menjadi sunnah tradisi para ulama terdahulu, mereka suka yustahab. Maksudnya perkara yang disukai boleh juga datang dengan makna perkara-perkara yang mustahab juga dengan makna sunat, tapi dengan makna yang menjadi disukai dalam tradisi mereka adalah mendahulukan hadis ini dalam permulaan penulisan. Okay, baik. Sama juga diriwayatkan daripada Imam Ahmad. Riwayatkan daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad kata apa? Qala usulul Islam ala sati ahadith. Dia kata usul ataupun asas-asas teras Islam ini berlega sekitar 3 hadis. Hadis Umar tentang niat, kaedah dalam niat. Hadis Aisyah tentang perkara-perkara bid'ah. Dan hadis Nu'man ibn Bashir tentang al-halal dan haram. So 3 hadis ini disifatkan oleh al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala sebagai usulul Islam. Okay, baik. Itu antara kalam-kalam para ulama yang menunjukkan tentang kepentingan hadis innamal a'malu binniyat. Okey, kemudian kita masuk kepada hadis. Sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu, sesungguhnya hanya amalan yang benar itu mesti berasaskan kepada niat yang betul. Sebab itu innama di sini kata para ulama adalah adatu hasr, ada limitasi. Kita menerhadkan amalan yang benar-benar mengikut syarak apabila disandarkan kepada niat. Jadi innamal a'malu binniyat ini, amalan itu jamak kepada amal. Dan dia meliputi bukan setakat amal al-jawarih, tapi amalan di situ meliputi amalul qalb, juga amalan hati, amalul lisan, amalan yang melibatkan lisan, zikir pada Allah, bacaan Quran. Dan juga amalul jawarih, macam sedekah, kita salat, yang melibatkan anggota badan. Sebahagian para ulama mengambil nas hadis ini menjadikan kaedah fiqh, innamal a'malu binniyat. Tapi jumhur ataupun sebahagian para ulama yang lain, apabila dia nak menjadikan kaedah fiqh, mereka tak ambil daripada nas hadis, tapi mereka ubah kepada satu lafaz yang lain yang dikenali sebagai al-umur bimaqasidiha. Setiap urusan itu diukur ataupun diambil kira berdasarkan niat dia, bimaqasidiha.
Adalah perbahasan para ulama sebab apa disebut al-umur, tidak diambil al-a'mal. Tapi rumusannya adalah datang dengan makna yang sama. Ada orang kata umur itu lebih luas. Amalan itu khusus kepada ibadat. Tapi dekat sini Syekh jawab, dia kata ada dua pendapat. Pertamanya, pendapat yang pertama, innaha khasatun fil qurb ataupun fil qurab. Fil qurab jamak kepada qurbah. Maksudnya khusus kepada perkara-perkara yang bersifat ibadat. Ibadat-ibadat yang khusus ataupun ibadat-ibadat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maksudnya niat itu hanya dikhususkan kepada ibadat saja. Tapi waqila innaha lil umum fi kulli amalin fama kana minha qurbah usiba alaihi fa'iluhu. Maksudnya yang lebih tepatnya adalah dia umum kepada semua amal. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lain, perkara-perkara yang kita kategorikan sebagai mubahat, perkara-perkara mubah ataupun perkara-perkara yang diharuskan seperti kehidupan harian kita, makan, minum, bermain basikal, bekerja dan sebagainya, perkara-perkara mubahat itu boleh menjadi ibadah dengan niat. Boleh menjadi ibadat dengan niat. Sebab tu lepas ni kita akan bincang antara fawaid niat itu adalah tamyiz bainal ibadati wal adah. Membezakan di antara ibadat dan juga adat. Contohnya mandi. Ghusl, mandi kan. Boleh jadi ada orang mandi lepas subuh litabarrut, untuk sengaja dia mandi, untuk membersihkan, menyejukkan badan. Tapi ada orang mandi apabila dia ada niat, maka niatnya mandi wajib. Maka niat itu boleh tamyiz bainal ibadati wal adah umpamanya. Okay, baik. Jadi lebih tepatnya adalah amalan kat sini tidak hanya khusus pada kurbah, pada perkara-perkara yang amalan yang khusus, ibadat yang khusus, tetapi meliputi kulli amalin, setiap amalan yang sekiranya diniatkan kurbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka akan diberikan pahala kepada pelakunya. Okey, baik. Okey, bin niyat. Maksudnya annal a'mal mu'tabaratun bi niyatiha. Niat tu juga sama dengan makna qasad. Itu. Jadi apa kita boleh ambil? Sekurang-kurangnya ada dua ataupun ada tiga faedah daripada niat. Pertamanya, tamyiz bainal ibadati wal adah. Bezakan antara ibadat dengan adat. Yang kedua, at-tamyiz baina naw'il ibadah. Membeza di antara bentuk-bentuk ibadat. Contoh disebut kat sini, katamyizi fardin an fard atau fardin an nafl, an naflin. Contohnya solat 2 rakaat duha dengan subuh beza, yang ini sunat, yang tu fardu. Okay, baik. Maksudnya itu antara fawaid daripada niat ialah membezakan di antara fardu dan juga sunat, ataupun fardu dengan fardu. Contohnya solat zuhur, dia punya syakal, bentuk ibadat tu sama, kaifiat yang sama, 4 rakaat dengan asar, tapi yang membezakan adalah niat. So ni kalau para fuqaha, dia akan bincang lagi dah dalam masalah ta'yin. Kalau kita belajar kitab-kitab fiqh kan, so setakat mana kita kena ta'yin? Adakah kita kena ta'yin terlalu detail, ataupun ada kadar-kadar ta'yin yang akal, yang paling minimum sekali, yang dibenarkan. Contohnya dalam bab puasa, adakah perlu kita sebut fardu Ramadan? Jadi sebahagian para ulama kata tak perlu sebut fardu Ramadan contohnya, sebab tidak ada sunat Ramadan. Jadi cukup sebut kita kata saja aku puasa Ramadan contohnya. Itu memberi kesan pada perbahasan-perbahasan fiqh tadi. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap seseorang itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Imri'in kat sini adalah umum, boleh jadi zakar, unsa, dan boleh jadi tua, muda. Tapi boleh jadi juga adalah umum, urida bihil khusus, ada aspek khusus dia. Antara aspek khususnya ialah yang dikehendaki imri'in kat sini adalah imri'in muslim. Sebab bagi orang yang imru'un yang tidak muslim, la yatarattabu alaihi al-athar asy-syar'iyyah,
dia tidak mendapat apa-apa implikasi syarak dari sudut pahalanya, dari sudut dosanya. Sebab itu kadang-kadang sebahagian lafaz umum dia ada wajah-wajah khususnya. Umumun wa khususun wajhi. Maksudnya pada satu aspek dia umum pada maksudnya termasuk padanya lelaki, perempuan, budak kecil yang sudah mumayyiz ataupun yang sudah balik ataupun orang tua. Tapi ada satu sudut yang lain, dia adalah khusus pada Muslim sahaja. Jadi kata Ibn Rajab, boleh baca sendiri lah kot yang panjang-panjang tu kan. Okay. Okay. Kemudian kata, jadi kesimpulan bahagian ini maksudnya ialah setiap seseorang berhak mendapatkan sesuatu daripada amalan itu berdasarkan niat dia. Likulli imri'in min amalihi ma nawa. Setiap orang berdasarkan amalan dia tu apa yang dia niatkan. Maksudnya apa tu adalah ma yahsul mimma nawa. Lebih kurang begitulah. Likulli imri'in min amalihi ma, maksudnya ma yahsul min ma nawa. Maksudnya setiap orang berdasarkan apa dia niat, dia akan dapat setiap orang pada amalannya dia akan dapat berdasarkan apa yang dia niat. Kalau dia niat kerana Allah ataupun dia niat kerana untuk mengangkat kejahilan belajar contohnya, maka dia akan dapat di sisi syarak, contohnya pahala ataupun faedah-faedah dunia ataupun dan sebagainya. Kemudian sabda Nabi tambah lagi, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. So dalam matan ini kita tengok secara umum. First, Tuhan sebut orang yang mana hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, orangnya hijrah kepada dunia. Dan salah satu contohnya adalah perempuan yang dia nak nikah. So apa beza yang pertama dengan kedua? Beza pertama yang kedua ialah yang pertama, apabila Tuhan sebut faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, Nabi sebut fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Apa maksud dia? Dekat bawah ni dia diterangkan. Dia sebut kat sini ialah man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih niyatan wa qasdan. Sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul tu dengan maksud niat dan qasad dia demi Allah dan Rasul. Bukan maksud dia pergi ke Madinah ke ataupun dia masuk Islam semata-mata. Tapi apa-apa perbuatan yang dia buat itu secara niatnya adalah kepada Allah dan Rasul. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hakikat implikasinya, kesan dia, akibat dia, samarah yang dia dapat, sawaban wa ajran. Itu maksudnya pada aspek pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam nas ini juga, apabila menerangkan tentang dunia, hijratuhu li dunya yusibuha, ataupun perempuan yang dia nak nikah, fa hijratuhum ila ma hajara ilaih. Tak sebut pun perkataan tadi, tak diulangi pun lafaz tadi. Sebab apa? Sebab yang pertama, kata para ulama, sebab memang hijrah ni adalah semua orang boleh buat, ramai orang boleh buat. Yang kedua, tempat berhijrah tu banyak. Tempat berhijrah dalam dunia ni banyak. Cuba kita tengok kat sini. Okey, baik. Kalau kita tengok syarahan para ulama yang dulu, sebahagiannya mengkaitkan hijrah itu kepada hijrah makani semata-mata. Maksudnya hijrah perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat. Maksudnya konteks hijrah di zaman dulu lah. Sebab hijrah di zaman Nabi itu ialah berhijrah daripada Makkah dan ke Madinah.
Contoh kita tengok ke atas. Dia kata al-hijratu minal hajar wa huwa tark. Wa takunu bi tarki baladil khawf ila baladil amni. Itu salah satu konsep daripada negara yang ada ancaman kepada yang lebih aman. Seumpama Mekah ke Habasyah. Ataupun biladil kufr ila biladil Islam. Ini konsep zaman dulu lah, sebab dahulu punya pemetaan itu mereka ada konsep negara Islam dan negara kufur. Ada ideologi pada negara. Tapi dah ada perkembangan, berubah pemetaan, maka berubahlah hukum. Hukum tak berubah, cuma penamaan tu berubah. Adakah zaman sekarang kita masih kata negara Islam ataupun negara kufur, ataupun lebih kepada mu'ahad, banyak perjanjian kan di antara negara. Kemudian dia kata waqad intahat al-hijratu ilaiha bi fathi Makkah wal hijratu min bilad syirk ila bilad al-Islam baqiyatun ila yamis sa'ah. Okey, kemudian cuba tengok dalam hadis ini Nabi SAW sebut ila ma hajara ilaih. Bagi orang yang berhijrah ke dunia, hijrahnya adalah kerana dunia. Salah satu contohnya dia nak kahwin dengan wanita contohnya. Maka dia dapatlah apa yang dia nak tadi. Jadi di situ ada unsur tahqir. Macam nak merendah-rendahkan mereka yang banyak niat kerana dunia. Sebab tu dia kata tahqirun lima talabahu min amri dunya wastihanatun bih. Haitsu lam yadhkurhu bilafzih. Nabi tak sebut pun ila ma hajara ila dunya contohnya. Tapi ila ma hajara ilai, kau dapatlah apa yang kau nak tu. Kau nak apa tu kau lebih tahu. Maka di situ ada uslub tahqir. Sebab tu kata muallif di sini hafizahullah taala, asy-syarih kat sini dia kata wal hijratu li umuri dunya la tanhasir faqad yuhajiru al-insan li talabi dunya mubahatan taratan wa muharramatan tarat ukhra. Maksudnya hijrah ni dalam konteks dulu dan sekarang dalam urusan dunia tu tak mampu kita kira, terlalu banyak sangat. Jadi yang rare-nya adalah hijrah kerana Allah dan Rasul. Seakan-akan itu sukar kita cari. Adapun orang yang berhijrah, berpindah tempat kerana urusan dunia, perkahwinan, pekerjaan, masalah dunia, pengaruh, puasa dan sebagainya, ataupun apa-apa kesenangan dunia, dia kata itu adalah banyak sangat. Ada yang mubah, ada yang haram. Wa afrad ma yuqsadu bil hijrati min umuri dunya la tanhasir. Begitu juga individu yang terlibat, terlalu ramai. Maka maksud kat sini kata asy-syarih fa hijratuhu ila ma hajara ilaih yakni kainan man kana. Siapa pun dan di mana pun dia berhijrah, dalam apa keadaan sekalipun. Okey, kemudian Ibn Rajab menukilkan kisah muhajir Ummu Qais ni. Ini baca sendirilah. Okay. Kemudian an-niyatu mahalluha al-qalb wa talaffuz biha bid'atun. Ini pendapat asy-syarih lah. Dalam mazhab kita talaffuz melafazkan niat tidak menjadi bid'ah, bahkan mustahab. Jadi hukuman ataupun penulis ini adalah ijtihad beliau hafizahullah taala, tapi dalam mazhab Syafi'i dan juga Hanafi adalah mustahab talaffuz, tidak wajib tapi mustahab untuk istihdar ma fil qalb, untuk memudahkan hadir niat dalam hati tadi. Maka para ulama mengatakan yustahabbut talaffuz bin niyati, apapun tidak wajib dalam urusan ibadat. Okey, kemudian lima yustafadu minal hadis. Apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini? Pertama, annahu la amala illa biniyatin. Tidak ada amalan melainkan dengan niat. Amalan ni ada amalan yang maqasid, ada amalan yang wasail. Amalan yang maqasid ni adalah amalan-amalan yang ibadat-ibadat yang utama, contohnya solat, puasa. Ini para ulama sepakat mesti ada padanya niat. Sebab tu kita salat ada niat, kita puasa ada niat, kita haji ada niat. Kemudian di sana ada amalan-amalan wasail macam wudu. Sebab ma la yatimul al-wajib illa bihi fahuwa wajib.
Wuduk itu mengambil hukum wasail. Jadi apakah syarat niat padanya? Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan wajib jugalah follow kepada amalan maqasid tadi. Ini antara yang kita boleh ambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Okey, secara umumnya hadis ini adalah hadis usul, hadis prinsip yang besar dan menjadi salah satu kaedah daripada kaedah fiqhiyah yang kubra. Kalau kita belajar qawaid fiqhiyah, qawaid fiqh yang 5, al-khams al-kubra tu, yang first kali adalah al-umuru bi maqasidiha. Setiap urusan itu dinilaikan ataupun diambil kira berdasarkan dia punya maqasid, berdasarkan dia punya ukuran niat tadi. Sehingga Syafi'i mengatakan boleh masuk dalam banyak perbahasan fiqh. So ni hadis yang masyhur, yang tadawud bainal fuqaha, diguna pakai banyak oleh para fuqaha dalam kitab-kitab sebagai hadis yang penting memulakan setiap perbahasan ilmu. Okay, kita masuk sikit hadis yang kedua daripada Umar. Juga hadis yang kedua radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari kami duduk bersama dengan Rasulullah. Ittala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab. Jadi seorang lelaki muncul. Jadi apabila sebut muncul ni, rajulun ni adalah rajulun umum. Tak diketahui siapa lelaki tadi. Dan disifatkan lepas tu, apakah sifat-sifat lelaki tadi? Bayadu syadidu bayadhi thiyab. Pakaian yang teramat putih. Ini menunjukkan dia bukan orang situlah. Sebab dia datang daripada luar. Ini menunjukkan dia bukan orang luar. Maksudnya dia tidak datang dengan ciri-ciri seorang musafir. Sebab zaman dulu kalau datang sebagai ciri-ciri musafir, mesti dia punya jubah berdebu, kotor dan sebagainya. Tapi ciri-ciri itu tak ada pada lelaki. Supaya kelihatan padanya bukan seorang daripada luar. Syadidu sawadi sya'ar, begitu juga rambut hitam. La yura alaihi atharu safar, tak nampak kesan permusafiran, wala ya'rifuhu minna ahad. Maksudnya bukan di kalangan para sahabat juga, walaupun dia kelihatannya macam orang sini sebab bukan musafir, tapi sahabat tak kenal, artinya bukan sahabat Nabi SAW. Hatta jalasa ila an-Nabi SAW. Kemudian dia duduk kepada Nabi SAW. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Rapatkan lutut dengan lutut, tak tangan atas paha Nabi. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Kemudian ditanya Rasulullah tentang al-Islam. Apabila ditanya Nabi tentang Islam, maksudnya akhbirni an haqiqatihi wa a'malihi syar'an. Maksudnya dia nak tahu hakikat Islam itu dan juga praktikal Islam secara syarak. Dia bukan nak tanya secara bahasa. Akhbirni 'anil Islami syar'an. Itu maksudnya secara makna syarak, bukan secara makna bahasa. Jadi ini soalan daripada Jibril lah. Ini kisah hadis Jibril kan. Kemudian jawab Nabi SAW, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Itu jawapan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mencerminkan, menjawabkan kepada lelaki itu, yakni Jibril alaihissalam, Islam itu lebih kepada maknanya adalah makna al-amali. Makna al-amali, bukan at-tasdiqi. Sebab tu iman dan Islam ini ulama kata iza ijtama'a iftaraqa. Kalau disebut sekali maka dia datang dengan makna yang berbeza-beza. Iman lebih kepada soal dalaman, tasdik, kepercayaan. Islam lebih kepada makna practicality, syariat yang kita kena lakukan. Tapi boleh jadi kalau disebut tunggal, contohnya yang tersebut orang ni tak, ni bukan mukmin, ni boleh jadi yang tak masukkan bukan Islam contohnya. Itu. Jadi Nabi menyebut tentang rukun Islam. Panjanglah kalau kita tak hurai kat sini lah. Kemudian qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami rasa ajaib, pelik lah sebab dia tanya, dia pula yang kata betul. Jadi lelaki itu sebenarnya dia tanya tu adalah antaranya kata para ulama
Ini antara min naw'il as-su'al al-mahmud, antara bentuk soalan yang dipuji. Sebab ni kita akan belajar soalan-soalan ni ada banyak anwa', ada banyak bentuk. So antara soalan yang dipuji, yang dibenarkan adalah kita bertanya liman fa'atil akharin ataupun linaf'il akharin. Jadi dalam majlisul ilm, kita duduk, kita tanya untuk manfaat kawan kita. Kawan kita tu tak pandai, tapi malas bertanya pula. Kita ni dah faham, kita tanya untuk kawan kita tu faham. So ini antara kita kata uslub Jibril alaihi salam nak mengajarkan kepada para sahabat tentang adab fi majalisul ilm ataupun adab fi su'ali ahli ilm. Adab dalam majlis ilmu ataupun adab bersoal para guru ahli ilm. Okey, kemudian kata beliau meneruskan, fa akhbirni 'anil iman, qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Qala sadaqta, qala fa akhbirni 'anil ihsan, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati, qala mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il. Okey, maksudnya dia tanya tentang iman, Nabi jawab tentang rukun iman. Kemudian Nabi dia tanya pula tentang ihsan, Nabi jawab tentang ihsan. Jadi ulama simpulkan usul agama ni terbahagi kepada 3 tadi. Iman, Islam dan juga ihsan. Soal kepercayaan yang disebut sebagai, yang dirumuskan kemudiannya sebagai ilmu akidah. Kemudian Islam yang dirumuskan sebagai ilmu fiqh, sebagai hukum taklifi. Kemudian ihsan yang dirumuskan sebagai ilmu tasawuf ataupun ilmu tazkiyatun nufus, ilmu akhlak ataupun ilmu zuhud. Nama-nama yang macam-macam lah. Tapi nak menunjukkan kepada 3 simpulan utama agama itu. Tapi ada ulama sebahagiannya tak suri, dia kata sebenarnya ada yang keempat yang diabaikan oleh sebahagian daripada kita. Sehingga kita nampak hadis ini hanya menerangkan 3 tadi, iman, Islam dan juga ihsan. Sedangkan ada dalam masa yang sama yang keempat ni. Yang keempat ini ialah yang disebut oleh sebahagian ulama-ulama moden sebagai usul berta'amun dengan akhir zaman ataupun ahadithul fitan. Macam mana kita berta'amul, usul ini memberikan ihtimam, perhatian supaya macam mana seorang Muslim juga meletakkan antara usulnya selain daripada Islam, iman dan juga ihsan. Yang akhir sekali adalah macam mana dia perlu ada satu prinsip dalam hidup dia untuk dia belajar tentang bagaimana nak berinteraksi dengan hadis-hadis akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Kalau kita baca akhirnya kan, ditanya tentang apa, anisa'ah, Nabi tak tahu, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah tidak ada pengetahuan tentang hari kiamat, melainkan apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita kata Nabi tak tahu langsung, tapi Nabi hanya mengetahui pada kadar yang dia beritahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Nabi pun begitu, apatah lagi orang-orang kita zaman sekarang lah yang mungkin mendakwa tahu perkara-perkara ghaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Kunci-kunci perkara ghaib itu hanya berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa akhbirni an amaratiha. Tapi apabila ditanya tentang tanda-tanda kiamat, amaratiha itu adalah alamatiha. Alamatiha. Maka Nabi jawab, Nabi kata yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha, iaitu seorang al-amah melahirkan tuan dia. Yang ni ada 2 tafsiran. Tafsiran yang paling masyhurnya ialah seorang anak dia derhaka kepada mak, jadi seakan-akan mak itu telah melahirkan seorang tuan, seorang yang menjadi tuan kepada dirinya, sebab anak tu terlalu derhaka, mungkin banyak membuat perkara-perkara seakan-akan dia adalah bos kepada mak dia. Itu tafsiran yang masyhur.
Ada lagi satu tafsiran para ulama, dia kata maksud di sini ialah talidal amatu rabbataha tu sebenarnya amah kat situ adalah hamba perempuan. Ini isyarah daripada Nabi SAW menunjukkan kepada bahawa antara tanda kiamat itu banyak berlakunya peperangan. Apabila banyaknya berlaku peperangan, dalam perang ini biasanya yang syahid lelaki, yang menjadi tawanan itu adalah perempuan. Apabila perempuan menjadi tawanan, apabila berlakunya perang bainal adyan ataupun bainal antara akidah ni, akhir zaman ni, maka dibenarkan balik sistem perhambaan. Sebab itu sebahagian para ulama kata sistem perhambaan itu hanya dibenarkan di zaman Rasulullah pada asas kerana berlakunya peperangan itu base kepada akidah antara Islam dengan kufur. Jadi apabila akhir zaman berlaku balik, ini panjanglah dia punya topik dia, tapi kita nak jelaskan tentang makna al-amatu rabbataha itu. Maksudnya ialah apabila banyaknya perang, banyaknya tawanan perang daripada perempuan, maka boleh menjadi hamba, maka hamba itu melahirkan anak daripada melahirkan anak itu, anak itu adalah tuan dia. Sebab anak yang lahir, sebab itu ada beza anak yang lahir daripada perkahwinan dengan lahir daripada jual beli hamba tadi, maka dia menjadi seorang anak lelaki yang bebas. Mak dia masih hamba. Itu maksudnya amatu rabbataha. Mak yang masih hamba tadi kerana akibat peperangan, mak itu adalah mak yang hamba daripada tawanan perang, berhubungan dengan lelaki yang merdeka ini, melahirkan anak, anak itu menjadi seorang yang merdeka, tidak sebagaimana taraf mak dia tadi. Itu sebagai tafsiran para ulama menunjukkan kepada banyak berlaku peperangan. Wa antara al-hufat al-urat al-alat ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Ini pun kita semua tahulah. Al-hufat itu adalah jamak hafin, iaitu orang yang la na'la fi rijlai, tidak ada kasut, slipper lah, maksudnya orang miskin lah. Ini sifat yang sama, dia miskin, ri'a asya'a, miskin dia telanjang. Kemudian hufat al-urat al-alata, hufata tu kita kata tak pakai slipper, al-urata dia telanjang, arin tak ada pakaian, boleh jadi orang miskin lah, bukanlah tak ada pakaian langsung, boleh jadi sikit pakaian ataupun keadaan orang dahulu tak ada pakaian. Ataupun yang akhir sekali adalah al-alah, daripada ail, orang yang berhajat, orang miskin, fakir. Yatatawalu ri'a asya'a, memelihara ternak kambing. Yatatawaluna fil bunyan, maksudnya orang kaya yang apabila orang miskin yang asal, apabila terlibat dalam bisnes, diberikan kekayaan, maka kekayaan itu menyebabkan dia makin, dia tidak menggunakan untuk urusan agama, tapi oleh kerana kejahilan dia ataupun dan sebagainya, dia menggunakan untuk urusan keduniaan, saling membesar, meninggikan bangunan dan sebagainya. Kemudian akhir sekali, thumma talaqa falabistu maliyan. Kemudian lelaki itu pergi, kemudian aku macam tunggu sekejap. Ada sebagian ulama kata beberapa hari. Thumma qala ya Umar atadri man as-sa'il? Ataupun ada ulama kata taklah sampai sehari, cuma sekejap saja. Kemudian Nabi tanya, siapa? Umar, kau tahu tak siapa tadi? Umar kata Allah dan Rasul lebih tahu. Maka kata Rasulullah, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Jadi Jibril datang yu'allimukum dinakum. Jibril untuk mengajar tentang agama dan juga adab-adab dalam mendapatkan ilmu agama. Maksudnya ada pelajaran yang mubashir, darsun mubashir tentang ad-din, ada darsun ghair mubashir, iaitu ada pengajaran yang tidak langsung seperti adab-adab dalam bersoal dan juga dalam majalis ilmu. So itu antara hadis yang kita baca. Hadis yang kedua ini panjang kalau kita nak syarahkan sebab kita bukan kelas, tapi sekurang-kurangnya apa faedah yang kita dapat dalam hadis ini? Yang pertama adalah penting dalam majlis ilmu untuk tahsin as-siyaq wal hay'ah, untuk kita perelokkan pakaian kita.
Itu antara pelajaran daripada hadis ini. Yang kedua juga adalah dalam hadis ini kita memperlihatkan bahawa ada ilmu yang kita kata ringkas tetapi bermanfaat, jami' dan mani' sesuai dengan jawami' al-kalim Nabi SAW. Maksudnya ada majlis ilmu yang ringkas tapi memberi usul ataupun dasar-dasar poin-poin yang penting kepada hadirin. Sebab itu antara sunnah Nabi disebut dalam beberapa riwayat, Nabi sengaja tak adakan kelas pengajian setiap hari kan kepada para sahabat supaya bimbang para sahabat ni merasa boring dengan ilmu. Jadi Nabi meraihkan kemanusiaan para sahabat. Kemudian kita boleh ambil juga pengajaran daripada hadis ni adalah hal-hal kiamat itu tidak ada pada pengetahuan manusia, melainkan itu dikhususkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Rasulullah, dia tahu pada kadar apa yang dikhabarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sebut mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maksudnya Nabi tak tahulah. Kemudian yang akhir sekali adalah dalam hadis yang sama juga menceritakan kepada kita bahawa dalam hadis ini bukan ada 3 usul tapi ada 4. Anda tak ingat daripada ada seorang ulama tu dikarang satu kitab khusus, dia ulama daripada Yaman, anda tak ingat dah nama kitab tu, sekadar untuk semata-mata untuk menjelaskan fiqh ataupun bagaimana kita memahami bahagian keempat daripada hadis ini yang bagi dia tak diberi perhatian yang besar oleh para ulama sebagaimana 3 yang awal. Sebahagian besar para ulama, majoriti, kalau dia orang kupas tentang hadis Jibril, mereka akan kupas tentang Islam, iman, ihsan. Lepas tu kembangkanlah. Jadi akidah, jadi syariat, jadi tazkiyah ataupun tasawuf, ilmu akhlak kan. Tapi ada bahagian yang keempat, iaitu ilmu tentang macam mana ta'amul dengan hadis-hadis fitan ataupun hadis-hadis akhir zaman. Ini juga banyak ulama bincangkan disiplin-disiplin yang penting, sebab supaya seseorang itu tak terlalu bermudah-mudah untuk kaitkan apa sahaja dalam hadis dengan apa yang berlaku, macam teori konspirasi dan sebagainya. Itu berhajat kepada disiplin. Okay, kita baca hadis yang ketiga. Kita baca saja sebab hadis ketiga ni ringkas. Biasalah daurah kan. Okay, baik. Panjang ni Syekh Syarah. Okey, hadis yang ketiga. Ialah hadis daripada Abi Abdurrahman ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul daripada Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar, riwayat daripada Ibn Umar. Dia punya kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Abdullah bin Umar ni anak kepada Umar Al-Khattab. Qala, dikata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda. Jadi sami'tu ni ialah antara a'la sighati tahdits lah. Antara lafaz-lafaz periwayatan yang paling kuat lah, sebab dia mendengar direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar lafaz itu sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu terdiri 5 perkara: syahadah, mendirikan salat, ita'iz zakah, hajjil bait, puasa Ramadan. Okay, secara kesimpulannya, kita tak kupas panjang. Kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi sebut syahadah itu yang menjadi pasak kepada agama itu adalah syahadah masuk Islam lah. Syahadah masuk Islam. Jadi sebagai ulama kata apabila nak masuk Islam, mesti dalam syahadah tu ada perkataan asyhadu. Sebab tu apabila kita nak masuk Islam, muallaf yang nak masuk Islam, dia mesti lafazkan syahadah dengan ada perkataan asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Beza waktu kematian. Kalau kita mati tak syaratkan ada asyhadu kan. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah
Tak semestinya asyhadu waktu mati. Begitu juga kena ada syahadah sekali dengan kesaksian Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga hadis usul, hadis yang menjadi madarul Islam, menjadi rukun yang besar kepada perbahasan-perbahasan ilmu dan juga tonggak-tonggak kepada syariat. Okey, kita berhenti setakat dulu tu untuk kali ini. Sebab tak silap Anas, kita sampai pukul 9 je kan. Ini waktu Malaysia ni, jadi kita dah lajak dalam 6 minit ataupun dalam 7 minit. Okey, baik. Jadi setakat tu untuk pada kali ini. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang tu kita akan cepatkan sedikit lah. Maksudnya yang perlu kita tak baca semua, yang penting-penting saja kita komen, kita sentuh. Yang pendek-pendek tu mungkin kita akan gabungkan sekali. Ada hadis yang panjang, ada hadis yang pendek, insyaAllah. Okay, permulaan awal ni sebelum 10 ni banyak jugalah hadis-hadis yang tak berapa panjang sangat. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beribu-ribu terima kasih buat Ustaz Mursyid atas perkongsian ilmu yang dikongsikan sebentar tadi. Baiklah Ustaz, sebelum kita akhiri daurah kita untuk kali ini, kita akan buka sesi soal jawab. Jadi mana-mana penonton hadirin hadirat yang ingin bertanyakan sebarang soalan, kalian boleh terus tulis di ruangan komen sahaja. Baik. Okey, untuk soalan yang pertama ni, Assalamualaikum Ustaz. Menuntut ilmu termasuk amalan maqasid atau wasail? Jazakumullah khairan. Okey, menuntut ilmu tu wasail untuk mendapat ilmu. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. So maqasidnya adalah untuk mendapat khair, rahmat, keberkatan, al-faham, kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wasailnya adalah menuntut ilmu lah. Cuma wasail dalam menuntut ilmu tu dia terbahagi kepada dua pula. Secara umumnya menuntut ilmu tu adalah wasilah ataupun wasail yang syar'iyah. Dia wasilah yang syarak sebab dia menyampaikan kepada maqasid syarak. Setiap wasilah yang menyampaikan kepada maqasid syarak, wasilah itu adalah wasilah yang syar'iyah. Kemudian wasilah yang syar'iyah dia ada dua pula, sama ada dia adalah wasilah yang thabitah, yang mansusah, yang ada nas, ataupun wasilah yang mutaghayyirah, yang berubah, yang tidak terikat kepada nas. Macam thabitah ni macam contohnya berguru. Berguru yang kita ambil daripada hadis Jibril itu adalah antara wasilah yang mansusah, yang diperincikan daripada nas. Ada teladan daripada Nabi dengan Jibril, sahabat dengan Nabi SAW, tabi'in dengan para sahabat. Menunjukkan kepada itu antara wasilah yang mansusah. Kemudian ada wasilah yang mutaghayyirah ataupun sebagai ulama kategorikan sebagai wasilatul wasail. Kita punya wasilah yang bersifat technicality lah. Contohnya belajar dekat masjid ke ataupun dekat kelas, ada meja ke tak ada meja, guna mikrofon ke tidak, guna buku kuning ke buku photostat. Itu wasilah-wasilah technicality yang ada keluasan padanya. Kita sebut yang selagi mana wasilah itu menyampaikan kepada maqasid daripada sesuatu pembelajaran ilmu, maka dia boleh dikategorikan sebagai wasilah yang syar'iyah. Kena melihatlah dia punya kekuatan menyampaikan tahakkuk kepada maksud syarak itu. Kalau dia kurang menyampaikan, maka perlu pilih yang lebih menyampaikan ataupun menegakkan maqasid daripada belajar tadi, faham, mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia baca saja. Macam sehari dua kan bising isu sahafi. Sahafiyun maksudnya orang yang belajar tanpa berguru, dia sekadar baca saja. Jadi baca saja ni ulama pun baca juga, tapi kalau tanpa berguru boleh jadi tak menyampaikan kepada beberapa maqasid yang lain. Contohnya kefahaman yang menyeluruh ataupun keberkatan ataupun adab khair dalam berguru dan sebagainya. Allahu a'lam, sedikitlah komentar. Tak semua nak jawab lah, kalau saya boleh jawab nak jawab. Saya rasa tak ada takut. Ada lagi?
Okay, yang kedua adalah adakah hanya niat yang baik mendapat pahala dan niat jahat mendapat dosa. Dalam Islam, niat saja yusabu alaiha ataupun mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apabila kita niat untuk melakukan kebaikan, kita akan dapat pahala lah walaupun kita tidak sempat melakukan perkara tadi. Cuma kena bezakan niat dengan khawatir. Khawatir ni adalah lintasan fikiran. Sebagai ulama dia membagikan ada maratib ataupun marahil dalam niat tadi. Bermula dengan khawatir, lintasan. Kemudian ada keazaman dan juga ada niat. Ataupun ada niat dulu, ada keazaman. Barulah dikira sebagai niat tadi. Jadi apabila ada niat yang baik, maka diberikan yusab, diberikan pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dalam hal-hal melakukan kejahatan, mata-mata melakukan niat, tak dapat dosa lah, melainkan kita melakukan niat tadi. Cuma ada ulama bincang tentang meninggalkan kejahatan. Adakah mutlak semata-mata kita tarkul ma'asi ataupun tarkul syarq, kita meninggalkan kejahatan itu kita akan dapat pahala? Contohnya kita duduk saja ni, kita tak buat maksiat ni, kita duduk minum dalam bilik, makan, tengok apa-apa sosial media, kita baca buku ke, kita dalam masa sama tarkul ma'asi, adakah kita dapat pahala? Jadi syarat untuk mendapat pahala dalam tarkul ma'asi adalah mesti dengan ada niat tadi lah. Barulah kita mendapat pahala khusus meninggalkan maksiat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini soalan mungkin ma'ruf dah kot, saja je nak tanya. Okay, wallahu a'lam. Itu sekadalah komentar. Mungkin antum lebih kena carilah lebih saja jebet. Baiklah. Terima kasih kepada yang sang penanya, kepada Ustaz atas segala jawapan dan syarah yang telah diberikan. Dengan ini alhamdulillah kita telah tamat sesi daurah sesi 1 kita pada hari ini, dan ribuan terima kasih lah saya nak ucapkan kepada Ustaz Mursyid atas segala perkongsian ilmu yang telah dikongsikan kepada kita, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada sesi daurah yang akan datang, insya-Allah, jika Allah memberikan kita ruang dan peluang lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga hadirin dan hadirat. Saya bersama-sama berkongsi, mendengar perkongsian ilmu kita pada hari ini. Jadi sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.